Elina merupakan seorang kanak-kanak yang membesar di sebuah kampung yang aman dan jauh daripada hiruk-pikuk kota raya. Walaupun ayah kandungnya, Daeng, seorang lelaki istimewa yang tidak dapat bercakap dan mendengar sejak lahir, Elina tetap bersyukur kerana Daeng berjaya memenuhi segala keperluannya dengan baik sebagai seorang bapa. Di samping itu, ibunya Mira ialah seorang suri rumah sepenuh masa yang banyak, meluangkan masa di rumah, menguruskan kerja-kerja rumah tangga dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang istri serta ibu dengan penuh kasih sayang. Namun kebahagiaan yang dirasai Elina tidak bertahan lama. Ketika usianya mencecah 7 tahun, dia mula perasan perubahan sikap pada ibunya Mira. Segalanya bermula sejak kemunculan seorang lelaki dari bandar bernama Imran yang beberapa kali datang ke kampung dan pernah menetap selama sebulan di situ. Imran bukan sahaja membawa pesona luar kota, malah mampu menghulurkan wang berkepuk-kepuk kepada Mira, sesuatu yang tidak pernah dirasai wanita itu selama ini. Kerana terbuai dengan kemewahan dan perhatian yang diberikan, Mira mula berubah hati demi memastikan Imran terus kekal dalam hidupnya. Mira sanggup membenarkan lelaki itu menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya. Ketika Daeng sibuk bekerja seharian di ladang demi menyara keluarga, Imran pula kerap datang ke rumah pada waktu siang, bermadu kasih dengan Mira tanpa mempedulikan kehadiran Elina yang masih kecil. Bayangkan, seorang anak kecil seawal usia 7 tahun terpaksa menyaksikan kecurangan ibunya terhadap ayah kandungnya yang bisu dan peka, lelaki yang selama ini berkorban tanpa rungutan demi keluarganya. Elina hanya mampu memendam perasaan, menyaksikan retaknya kebahagiaan yang pernah dirasai dahulu. Bahri, satu-satunya adik lelaki kandung Mira, sering menasihati kakaknya agar menjaga batas pergaulan, terutamanya selepas kehadiran Imran di kampung mereka. Berkali-kali Bahri memberi amaran supaya Mira tidak terlalu melayan lelaki itu. Namun, setiap kali ditegur, Mira akan berdalih, mengatakan bahawa dia hanya berbuat baik kerana Imran merupakan kawan kepada adiknya sendiri. Bahri menafikan dakwaan itu. Dia menjelaskan bahawa perkenalannya dengan Imran hanya bermula atas urusan kerja. Imran pernah meminta bantuannya untuk mencari sebidang tanah yang kononnya ingin dibeli oleh rakannya. Namun, urusan jual-beli tersebut akhirnya tidak menjadi. Sejak itu, Bahri langsung tidak rapat dengan Imran dan mula berasa sangsi dengan niat sebenar lelaki bandar itu. Lebih-lebih lagi, Imran tinggal di estet sampai sebulan. Bahri anggap Imran cuba melarikan diri dari seseorang. Bahri cukup bimbang melihat perubahan kakaknya. Dia tidak mahu Mira hanyut dalam buayan janji manis dan kemewahan sementara daripada lelaki yang asal-usulnya belum pasti. Lebih penting, Bahri mahu Mira memberi perhatian kepada suami dan anaknya, yang selama ini setia dan tidak pernah mengabaikan tanggung jawab. Di depan Bahri, Mira kelihatan seperti mendengar dan akur dengan setiap nasihat yang diberikan, namun di belakang perangai Mira semakin menjadi-jadi. Imran tetap keluar masuk ke rumahnya sesuka hati tanpa pengetahuan Daeng, lebih memilukan Elina yang masih kecil, dipaksa mendengar kata-kata ibunya yang sepatutnya membesarkan dia dengan kasih sayang. Mira tanpa segan silu menasihati Elina agar apabila dewasa kelak carilah suami yang kaya raya dan berharta, jangan sesekali memilih lelaki miskin dan tidak sempurna seperti ayahnya. Kata-kata itu terpahat dalam ingatan Elina, menambah luka di hati seorang anak kecil yang tidak pernah meminta dilahirkan dalam kekurangan. Kemuncak kepada segala derita itu, Mira akhirnya membuat satu keputusan yang benar-benar menghancurkan hati seorang suami setia seperti Daeng. Mira tidak sanggup kehilangan Imran. Jika lelaki itu pergi, hidupnya akan kembali dihimpit kemiskinan dan kesempitan yang telah membebankan dirinya sekian lama. Imran menjanjikan kehidupan mewah di bandar, sesuatu yang selama ini hanya mampu Mira bayangkan dari jauh. Setelah merancang secara rahasia, Mira dan Imran sepakat untuk melarikan diri bersama. Mereka berjanji akan bertemu di sebuah persimpangan yang terletak tidak jauh dari rumah. Imran akan membawa Mira dan Elina bersamanya ke bandar, memulakan hidup baru tanpa mempedulikan Daeng yang selama ini berkorban jiwa dan raga untuk mereka. Pada malam itu, Mira mengemas segala pakaian dan barang keperluan Elina. Semuanya dilakukan dengan hati yang nekat. Tanpa sepatah kata, dia meninggalkan rumah bersama Elina. Daeng yang menyadari ketiadaan istri dan anaknya di rumah segera mengejar. Walaupun kekurangan dirinya membuatkan langkahnya lambat, hati seorang ayah mendorong Daeng untuk terus berlari, mencari insan yang paling disayanginya.
Malangnya, usaha Daeng berakhir dengan tragedi. Imran yang sejak awal merancang sesuatu yang lebih kejam tanpa belas kasihan telah menamatkan nyawa lelaki bisu dan peka itu. Jasad Daeng terbaring lemah di tepi jalan. Lebih memilukan, Elina yang masih kecil ditinggalkan begitu sahaja di sisi jasad ayahnya. Tangisan Elina bergema dalam kegelapan malam, meratapi pemergian seorang ayah yang selama ini menjadi pelindungnya. Hatinya yang kecil mula diselubungi dendam terhadap Mirah dan Imran, dua insan yang telah meragut kebahagiaan dan menghancurkan hidupnya dalam sekelip mata. Elina berlari menuju ke rumah Bahri. Elina mengetuk pintu rumah Pak Ciknya. Elina memaklumkan tentang kejadian yang berlaku pada ayahnya. Bahri menyadari Daeng sudah tidak bernyawa. Dia memujuk Elina tenangkan diri. Dia berjanji akan menjaga anak saudaranya. Hidup tanpa seorang ayah di sisi, sementara si ibu pula sanggup melarikan diri bersama lelaki lain, tidak pernah menjadi halangan buat Elina untuk bangkit dan mencari kejayaan dalam kehidupan. Elina bertua karena memiliki seorang Pak Cik yang begitu penyayang dan bertanggung jawab. Bahri, satu-satunya adik lelaki Mirah, sanggup membujang hingga ke usia tua semata-mata, mahu menjaga dan melindungi Elina. Dia memastikan anak saudaranya itu mendapat pendidikan yang baik, hidup dalam suasana yang selamat, dan tidak kekurangan kasih sayang meskipun tanpa ibu bapa kandung di sisi. Namun Elina tidak pernah tahu bahwa selama ini Bahri masih berhubung dengan Mirah. Diam-diam, Mirah mengirimkan wang perbelanjaan kepada Bahri untuk keperluan Elina. Hatinya berkecamuk antara kecewa dan rindu yang terpendam sekian lama. Segalanya terbongkar apabila Elina akhirnya mengetahui tentang perkara itu, termasuklah hakikat bahwa ibunya masih hidup di bandar. Hatinya berkecamuk antara kecewa dan rindu yang terpendam sekian lama. Akhirnya Elina nekat ke bandar untuk bertemu ibu kandungnya dan merungkai jawaban kepada segala luka silam yang menghantui hidupnya. Malangnya Mirah tidak sempat menghalang Elina. Hakikatnya, Mirah tidak pernah mahu anaknya menjejakinya. Kehidupan yang diimpikan indah sewaktu meninggalkan kampung dahulu, rupa-rupanya bertukar menjadi mimpi ngeri. Sejak sekian lama, Mirah hanya dijadikan alat oleh Imran untuk mendapatkan uang. Kehidupannya bergelumang dosa, dipaksa menjadi kupu-kupu malam demi memenuhi nafsu lelaki keparat dan pelanggan-pelanggannya. Kedatangan Elina ke bandar telah mengubah seluruh jalan hidupnya. Dia tiba di rumah mengikut alamat yang telah diberikan. Elina ditangkap dan dikurung dalam sebuah bilik gelap. Saat penutup matanya dibuka, tubuhnya menggeletar, pandangannya terpaku pada wajah lelaki yang selama ini paling dibencinya Imran. Lelaki durjana itu masih hidup, masih bernafas, dan masih kekal menjadi punca segala penderitaannya. Dia lelaki yang telah meragut nyawa ayah kandungnya, menghancurkan keluarganya, dan kini berdiri di hadapannya dengan senyuman sinis yang cukup menjijikkan. Rancangan jahat Imran untuk menjadikan Elina sebagai pengganti Mirah tidak berjalan seperti yang diharapkan. Elina mewarisi keberanian dan keteguhan hati arwah ayahnya, sanggup memilih maut daripada hidup dalam kehinaan. Dalam satu cubaan melarikan diri, Elina nekat terjun dari balkoni bilik tingkat atas demi menyelamatkan marwahnya. Bahagian kepalanya mengeluarkan cecair merah, nyawanya hampir melayang tetapi masih bernafas. Imran berlari ke tingkat bawah. Dia mengarahkan orang suruhannya menamatkan riwayat hidup Elina. Elina diangkat masuk kereta dan dibuang ke kawasan belukar. Bagaimanapun orang suruhan Imran tidak menghapuskan Elina, sebuah kereta melalui kawasan itu. Namun, nasib Elina sekali lagi menyebelahinya, seperti takdir yang telah tertulis. Zuhar, seorang pemuda berhati mulia, kebetulan berada di kawasan kejadian. Tanpa berfikir panjang, Zuhar segera membantu Elina yang dalam keadaan separuh sedar, lalu membawanya ke hospital. Elina berjaya diselamatkan, namun akibat kecederaan teruk di kepala, dia mengalami hilang ingatan. Tidak sanggup membiarkan gadis itu keseorangan tanpa arah dan identiti, Zuhar membuat keputusan untuk membawa Elina pulang ke rumahnya. Dia menyediakan tempat tinggal dan menanggung segala keperluan Elina sepanjang berada di bandar. Namun keputusan Zuhar itu tidak diterima baik oleh ketua keluarga dalam rumahnya. Zulkifli, ayah kandung Zuhar, membantah keras dan memandang hina kehadiran Elina di rumah mereka. Bagi Zulkifli, Elina hanyalah beban dan membawa aib kepada keluarga. Dia bimbang jika Elina ada niat buruk yang ditembunyikan. Namun Sofia sentiasa berdiri di belakang anaknya. Dia memahami hati
Zuhar yang ikhlas membantu tanpa mengharapkan balasan. Hari demi hari berlalu, hubungan antara Zuhar dan Elina semakin rapat tanpa sedar rasa suka mula tumbuh dalam hati masing-masing. Meskipun Elina masih belum mengingati siapa dirinya yang sebenar, kehidupan mereka berjalan tenang seketika, sehinggalah kehadiran seorang lelaki bernama Daniel ke rumah itu mula mengubah segalanya. Daniel merupakan adik kandung Zuhar berlainan ibu. Kehadirannya di rumah Zuhar membawa 1001 persoalan, bukan sahaja kepada keluarga itu, malah kepada Elina sendiri. Awalnya Daniel bersikap dingin terhadap Elina, dia curiga dengan Elina, yang tiba-tiba menjadi sebahagian daripada kehidupan abangnya. Daniel yang terkenal dengan sikap lantang dan berterus terang, akhirnya berjaya membongkar rahasia Elina. Rupa-rupanya selama ini Elina hanya berpura-pura mengalami kehilangan ingatan. Zuhar sangat terkejut kerana ditipu, tetapi hati lelakinya terlalu syarat dengan simpati dan kasih yang telah lama bertunas. Meskipun kecewa, Zuhar tetap memaafkan Elina. Dia tahu apa yang dilalui gadis itu bukan sedikit, apatah lagi ketika Elina terpaksa menerima berita kematian orang yang paling disayanginya. Mayat Bahri ditemui dalam keadaan menyayat hati. Elina sakit hati apabila mengetahui Imran adalah dalang di sebalik kematian bapa saudaranya. Bahri telah ke bandar, cuba menjejaki Mirah dan Elina. Dia sempat menemui Mirah dan berusaha menyelamatkan kakaknya daripada cengkaman Imran. Namun tindakan itu membawa padah. Imran telah menghapuskan Bahri ketika lelaki itu cuba masuk ke rumah persembunyian untuk selamatkan Mirah. Betapa malang nasib Bahri, seorang lelaki kampung yang berjuang selamatkan kakak kesayangannya, tetapi semuanya sia-sia. Nama Bahri tetap dalam ingatan Elina untuk selamanya. Penderitaan Elina tidak berakhir di situ. Imran yang masih berdendam mengarahkan orang suruhannya menculik Elina. Sekali lagi Elina menjadi mangsa kerakusan lelaki durjana itu. Namun kali ini Daniel dan Zuhar berganding bahu. Meskipun mereka tidak pernah akrab, demi menyelamatkan Elina, kedua-dua saudara itu mengetepikan segala perbezaan. Dalam operasi penyelamatan yang penuh bahaya itu, Elina akhirnya berjaya diselamatkan. Namun sekali lagi Elina kehilangan satu-satunya keluarga kandung yang tersisa. Mirah, yang selama ini menanggung penyesalan, tampil di saat akhir demi menyelamatkan anak kandungnya. Dia mengorbankan nyawanya sendiri. Dia nekat melenyapkan Imran dari dunia demi keselamatan anak tunggalnya. Imran dan Mirah meninggal di tempat kejadian selepas saling berbalas tembakan. Elina meraung di tepi jasad ibunya, sama seperti dia meratapi jasad ayahnya suatu ketika dulu. Akhirnya Elina menikmati kehidupan bebas dari bayangan masa silam. Dia kini menikmati kehidupan yang tenang, ditemani Zuhar dan Daniel yang perlahan-lahan menerima kehadirannya sebagai keluarga. Bagaimanapun kebebasan yang dinikmati sekali lagi berakhir dengan perpisahan. Zuhar dengan berat hati mengusir Elina dari rumah, bukan kerana benci, jauh sekali kerana dendam. Zuhar tidak mahu menjadi penghalang dalam hidup Elina. Apatah lagi dengan keadaan keluarganya yang jatuh miskin. Nasib Elina baik kerana berjaya mendapatkan beasiswa melanjutkan pengajian keluar negara. Zuhar mahu Elina meneruskan langkah, mengejar impian dan membina masa depan yang lebih baik tanpa terus terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Selepas pemergian Elina yang melanjutkan pelajaran keluar negara, Zuhar berjuang menyara keluarganya. Keluarganya diuji berulang kali. Zuhar pernah meminjam sedikit wang dari Daniel, yang ketika itu sedang belajar di sebuah universiti. Daniel menghina Zuhar, seorang anak bodoh dan tidak berguna. Zuhar berdepan dengan cabaran berterusan. Sofia terlantar akibat stroke dan Zulkifli pula masih tidak bertaubat, suka berjudi dan minum minuman keras. Zuhar sangat terkesan dengan nasib yang menimpa ibunya. Sofia tidak mampu bergerak apatah lagi berbicara. Kasih sayang dan senyuman yang pernah mewarnai hidup Zuhar mulai lenyap bersama kesakitannya. Zulkifli hanyut dalam dunia gelapnya. Perbuatannya menerima rasuah menyebabkan semua harta disita. Dari seorang yang pernah dihormati, Zulkifli jatuh miskin sekelip mata. Lebih memeritkan lelaki itu masih tidak serik wang simpanan yang tinggal habis digunakan untuk berjudi dan berseronok tanpa mempedulikan istri yang terlantar dan anak yang bersusah payah menanggung keluarga. Daniel tidak lupakan dendam lama. Dia sanggup melaporkan perbuatan ayahnya kepada pihak polis. Dia menarik nafas lega ketika melihat lelaki yang selama ini tidak mempedulikannya jatuh tersungkur. Zuhar terpaksa memikul beban itu sendirian. Dia bekerja siang dan malam. Apa saja kerja sanggup dilakukan demi menampung kos rawatan ibunya.
Proses penyembuhan Sofia memakan masa yang panjang karena kekangan keuangan. Tempat tinggal mereka juga sangat daif. Tidak ada bilik tidur. Zuhar terbiasa hidup senang. Kini terpaksa merasai pahit getir hidup dalam kesusahan. 5 tahun pun berlalu, masa merubah segalanya. Elina dan Daniel kini masing-masing telah berjaya dalam hidup. Mereka membina kerjaya yang kukuh, hidup selesa di kota besar, dan menikmati kehidupan jauh lebih baik daripada masa silam mereka yang kelam. Namun di sebalik kejayaan itu masih ada cerita yang belum selesai. Zuhar bekerja di sebuah syarikat sebagai kaki tangan peringkat bawahan. Kehidupannya sangat susah dan dikategorikan terlampau miskin. Jauh berbeza dengan dua insan yang pernah rapat dengannya suatu ketika dulu, Daniel dan Elina mengecapi kesenangan dalam hidup. Nasib bagai tidak pernah menyebelahi Zuhar, namun dia tidak pernah mengeluh. Secara kebetulan Zuhar bekerja di bangunan yang sama dengan Elina. Tanpa pengetahuan Zuhar, Elina sebenarnya telah lama berusaha mengesan lokasi lelaki itu. Dia masih menyimpan harapan agar dapat bertemu semula dan menyatukan hati dengan insan yang pernah menyelamatkan nyawanya, lelaki yang suatu ketika dulu menjadi sinar di saat gelita hidupnya. Namun setiap kali pertemuan itu hampir terjadi, Zuhar lebih memilih untuk mengelak. Dia tidak mahu Elina melihat keadaannya yang serba kekurangan. Zuhar sampai sanggup tidak mengaku siapa dirinya ketika tidak sengaja terserempak. Dengan Elina, sungguh rasa rendah diri membelenggunya. Tambahan pula, Daniel sentiasa menjadi duri dalam hubungan itu. Sejak bergelar lelaki berjaya, Daniel berubah menjadi sombong dan meninggi diri. Dia sadar hubungan antara Elina dan Zuhar bukan hubungan biasa. Daniel tahu di hati mereka masih bersisa cinta lama yang belum padam. Daniel sering menghalang dan menyindir Zuhar, tidak henti-henti menjatuhkan marwah lelaki itu, membandingkan pencapaiannya dengan abang kandung sendiri. Lebih menyedihkan, perangai Daniel makin terserlah apabila ayah kandungnya sendiri datang merayu meminta sedikit uang. Tanpa rasa belas kasihan, Daniel sanggup memperlakukan lelaki tua itu dengan hina, menyuruhnya mengelap kasut yang dipakainya menggunakan baju sebelum mencampakkan uang ke atas tanah. Perbuatan itu benar-benar mempamerkan betapa sombong dan angkuhnya Daniel, sebiji seperti perangai ayah kandungnya ketika zaman kegemilangan dahulu. Sifat bongkak itu diwarisi bulat-bulat, tanpa sedikit pun rasa hormat kepada orang tua. Daniel gembira mendengar ayahnya mengutuk Zuhar anak bodoh dan tidak berguna. Daniel menaruh hati pada Elina sejak lama. Walaupun hubungan mereka rapat sebagai kawan, Elina tidak pernah menunjukkan tanda-tanda memiliki perasaan yang sama. Sebaliknya, Elina lebih seronok menghabiskan waktu bersama Zuhar, lelaki tenang dan sederhana yang berjaya mencuri hatinya. Daniel menyadari hakikat itu, namun egonya enggan menerima kekalahan. Keinginannya untuk memiliki Elina semakin membuak hingga sanggup merancang sesuatu yang tidak sepatutnya. Daniel tidak kehabisan ide. Pelbagai cubaan dilakukan untuk memisahkan mereka. Dia sanggup melakukan apa sahaja demi memastikan Zuhar tidak memiliki Elina. Dalam usahanya yang terdesak, Daniel tanpa rasa bersalah telah mengupah ayah kandungnya sendiri untuk mengekori Elina. Daniel mahu ayahnya pura-pura meragut Elina, dan Daniel ingin Elina memandangnya seperti seorang hero menyelamatkan Tuan Putri. Daniel mengandaikan jika berjaya jadi penyelamat, Elina mungkin akan mempertimbangkan untuk menjadi kekasihnya. Malangnya, Daniel tidak sadar bahwa kawasan sekitar tempat kerja Elina sebenarnya dipenuhi dengan kamera litar tertutup. Setiap pergerakan di situ mudah dikesan, dan siapa sahaja yang terlibat dapat dikenal pasti. Dalam sekelip mata, apa yang Daniel rancang akhirnya memakan diri. Elina bukan gadis yang mudah ditipu. Dia bijak dan berani. Dia memilih untuk bersemuka dengan Zuhar bagi mendapatkan kepastian. Lebih mengejutkan, Elina cukup mengenali gelang tangan yang tertinggal di lokasi kejadian. Gelang tersebut milik Sofia. Rupanya malam sama Zulkifli telah mencuri gelang dan uang Zuhar. Dari situ segala kebenaran mulai terungkai, dan permainan kotor Daniel terbongkar tanpa dapat disembunyikan lagi. Akhirnya, setelah sekian lama, usaha Elina membuahkan hasil. Dengan penuh kesabaran, dia berjaya memujuk Zuhar untuk menerima semula kehadirannya dalam hidup lelaki itu. Elina tidak pernah lupa jasa Zuhar yang pernah menyelamatkan nyawanya sewaktu dia terperangkap dalam kancah derita dahulu. Walau hati Zuhar masih diselubungi rasa rendah diri, kasih Elina terlalu kuat untuk diabaikan. Sebagai tanda penghargaan dan balas budi, Elina turut mengambil tanggung jawab menanggung segala kos perubatan Sofia.
Dengan rawatan yang lebih baik dan perhatian penuh, Sofia akhirnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Beberapa bulan kemudian, wanita itu sembuh sepenuhnya daripada stroke, mampu berjalan dan berbicara semula. Tangisan kegembiraan mengalir sewaktu Sofia memeluk Elina buat pertama kali selepas sekian lama. Rumah yang dulu sunyi dan suram kembali ceria dengan kehadiran wanita itu. Namun di sebalik kebahagiaan itu, musibah lain pula menimpa Zulkifli yang sejak lama hanyut dalam dunia perjudian dan hutang keliling pinggang, akhirnya menerima balasan atas perbuatannya. Dikejar pemungut hutang tanpa belas kasihan, lelaki tua itu dibelasah, sehingga menemui ajal di lorong belakang sebuah bangunan usang. Tiada siapa peduli, tiada siapa datang menuntut jenazah. Zuhar dan Sofia jugalah yang menguruskan jasad lelaki itu. Elina turut hadir, bukan kerana simpati, tetapi sebagai penghormatan terakhir kepada seorang lelaki yang pernah menumpangkan dia di rumah mewahnya suatu ketika dulu. Zulkifli memang suami yang kejam, dia sanggup membayar hutangnya dengan tubuh istrinya. Nasib baiklah istrinya tidak sedarkan diri dan pelaku lari ketakutan. Di saat kehidupan perlahan-lahan kembali tenang, cinta tiga segi yang lama terpendam, mula menuntut jawaban. Elina sedar hatinya hanya untuk Zuhar. Begitu juga Zuhar yang selama ini menafikan perasaan sendiri. Kerana tidak mahu membebani Elina, namun cinta sejati sukar disangkal. Daniel yang selama ini bertarung dengan perasaan sendiri, akhirnya akur dengan kenyataan. Dia tahu, walau sebanyak mana usaha, tiada ruang untuknya dalam hati Elina. Cinta Elina kepada Zuhar terlalu dalam, terlalu utuh untuk diusik. Daniel akhirnya sadar, perjuangannya untuk merebut tempat di hati Elina hanyalah sia-sia. Setelah lama memendam rasa, dia akur dengan hakikat yang tidak mampu diubah. Dia tahu, sejak awal lagi dirinya tidak pernah bertapak di hati gadis itu. Dengan hati yang berat, Daniel memutuskan untuk berundur. Dia meninggalkan Elina dan Zuhar dengan rela, membiarkan dua hati yang sekian lama terpisah akhirnya bertaut semula tanpa halangan. Untuk pertama kalinya, Zuhar memberanikan diri meluahkan segala rasa yang sekian lama terpendam. Tanpa perlu lagi bersembunyi di sebalik rasa rendah diri, Zuhar mengakui perasaannya kepada Elina. Cinta yang selama ini dipendam dalam diam akhirnya terungkap. Pada malam itu, di bawah sinaran lampu kota yang samar, dua insan yang pernah melalui derita, luka dan pengkhianatan akhirnya bersatu dalam kejujuran dan kasih yang tidak lagi tersisa rahasia.